Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya. Saya Nok Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk kali ni saya nak berkongsi dengan korang tips penjagaan daripada hari yang ke 40 hingga 56 HST hari selepas tanam lah. Yang ini agak lama sikit lah saya dapat update sebab sebelum ni saya kata nak buat seminggu-seminggu, cuma untuk video ni saya terlepas seminggu. Terlepas seminggu sebab saya terlalu banyak perkara yang perlu diuruskan, jadi video tu terpaksa lah, memang saya tertinggal lah 2 minggu, hampir 2 minggu. Maknanya kalau hari 40 last saya, kalau korang tengok video yang sebelum ni adalah video yang ke 39 kan. Lepas tu, dan hari ni saya buat untuk hari yang 40 hingga ke 56. Jadi pokok yang kat belakang korang tengok ni adalah pokok hari yang ke 56. Jadi kita ni hari yang ke 56 ni kita dah tuai lah, dah tuai lebih kurang dalam 5 kali ataupun 6 kali lah. Jadi dah dapat lebih kurang 300 kilo ke 400 kilo lah untuk 5 kali tuai ni. Tak apa, nanti dia punya berapa jumlah dia apa semua tu yang kita buat, ataupun jadual kerja dan jumlah tuaian dia tu apa semua tu saya akan kongsi dengan korang semua. Apa yang terjadi masa dalam tempoh 2 minggu ni. Jadi untuk video kali ni, untuk yang ini saya akan bawa korang tengok-tengok dulu macam mana keadaan pokok hari yang ke 56. Jadi jom kita tengok. WhatsApp. Untuk hari yang ke 56 ni, jadi kalau korang tengok ni lah buah dia. Ini dia baru nak keluar lah dengan bunga dia apa semua ni. Jadi kalau ikut secara purata untuk hari yang ke 56 ni dah lebih kurang dalam 5 kali hingga 6 kali petik. Kita dah menghasilkan lebih kurang 300 kilo lah. Dengan purata lebih kurang dalam 50 hingga 60 kilo sehari. Dia punya tuaian dia. Tapi kali ni Abang Hussein cakap dia dah mula hari-hari petik. Hari-hari petik, kalau kita tengok dia buah ni dah banyak. Kalau buah macam ini kan, kalau tengok buah yang macam ni, apa esok insyaAllah petik lah dah. Dia cepat besar lah. Jadi kalau tengok ni jadi dah mula nak petik lah. Jadi kalau dari segi buah purata 50 hingga 60 kilo lah selang 2 hari. Tapi yang ini Abang Hussein kata sejak 2 hari 3 hari ni dia dah mula petik hari-hari lah. Hari-hari. Jadi ini untuk 1080 polybag. Jadi kalau korang tengok ni, inilah buah dia. Sebab Abang Hussein kata tadi pagi tadi buah ni besar ni je, lebih kurang besar macam ni je. Ni dah petang ni, maknanya pagi esok memang dah nak kena tuai lah. Nak kena tuai. Jadi kalau kita tengok pula dari segi keadaan pokok dia, kalau kita tengok keadaan pokok dia, okey, daun segar lah. Memang segar, tak ada orang kata mengkerekut apa semua tu. Lepas tu dari segi serangan kutu terip, buat masa ni saya tak ada jumpa lah. Tak ada jumpa. Cuma bukanlah tak ada jumpa, maksudnya dia dekat daun ni masihlah ada, kita nampak kutu terip tu, tapi tak ada lah dia macam dulu punya serangan sampai perang belakang ni, sampai menggerutu daun dia. Jadi untuk hari yang ke 56 ni memang secara overall okey lah. Okey.
Okey, dari segi penghasilan pula kita dapat tadi, macam saya cakap tadi, kita dapat lebih kurang dalam 50 hingga 60 kilo lah untuk 2 hari petik kan. Hari ni petik, esok cuti, esok petik balik kan. Maknanya lebih kurang dalam 50 kilo hingga 60 kilo secara harian lah. Dari segi kerosakan hasil dia, purata dia lebih kurang dalam 1 kilo hingga 2 kilo je. Daripada yang kita banyak-banyak kita kutip tu, 1 kilo atau 2 kilo je lah. Jadi dekat jadual tu nanti, jadual hasil tu saya akan tunjuk pada korang dia punya berapa yang rosak, buah A berapa, buah B berapa, buah C dia berapa dan sebagainya. Lepas tu saya akan tunjuk pula jadual-jadual kita dah bagi baja apa, tunas bunga buah, lepas tu pusing balik tunas, lepas tu pusing balik bunga dan seterusnya lah. Jadi kalau korang tengok, ni lah rupanya pokok yang ke hari 56 ni. Jadi dari segi serangan serangga perosak macam ulat batang ataupun ulat pengorek buah memang sangat kurang lah. Sebab macam tadi saya cakap, kita dapat yang buah yang rosak adalah sangat sikit lah. Dan jadi bagi saya itu adalah biasalah, terkawal lah. Kalau daripada kita kutip 50 hingga 60 kilo, kutip cuma buah rosak 1 kilo 2 kilo tu, bagi saya tu adalah biasalah, biasa normal. Jadi nak kata tak ada langsung serangan itu pembohong lah, pembohong sangat. Jadi kalau dari segi pembajaan, kita dah tukar baja tu lah daripada tadi. Kalau korang tengok minggu yang ke-39 tu, kita ada bagi bunga kan. Dia bagi bunga mungkin ada dah sikit masuk ke baja AB buah. Lepas tu, lepas buah kita tuai, lepas tu start daripada tu selang 2 hari 3 hari kita masuk tunas. Lepas tu selang 2 hari 3 hari kita tukar pula bunga. Ada yang pakai bunga 4 hari, ada yang tunas buah 5 hari dan sebagainya. Jadi benda tu pun saya akan tunjuk nanti. Okey, kalau tengok dari segi pokok, jadi saya akan tunjuk kat korang semua pokoknya besar macam mana. Pokok ni kecil je, tak tinggi, lebih kurang dalam 18 inci macam tu je lah tinggi. Lebih kurang dua jengkal saya lebih sikit lah. Jadi lebih kurang dalam 18 inci. Memang kita akan kontrol dia punya tumbesaran dia. Tumbesaran dia, jangan pokok dia tak terlalu panjang sangat lah dia punya semua tu lah, batang dia apa semua tu. Yang penting buahnya banyak. Yang itu yang kita jaga supaya adalah sebab-sebab kenapa kita tak buat dia pokok tu besar dia apa semua tu, memang ada sebab-sebab dia lah. Jadi untuk baja kali ni memang saya ada sedikit ubah dia dekat tunas dia tu supaya dia tak terlalu mengejar bunga dia lah. Itulah untungnya. Kalau saya untung juga sebab Abang Hussein dia mahu nak dengar saya punya saranan supaya data-data tu ada. Jadi mudah untuk saya buat counter check balik dengan saya punya baja tu lah. Jadi kita tengok untuk pokok ni, berapa tinggi pokok ni. Okey, kalau korang tengok dekat sini, tinggi dia lebih kurang dalam 2 jengkal lah, 2 jengkal lebih sikit lah. Jadi pokoknya tak ada terlalu tinggi. Yang ni kalau korang tengok, kenapa sebelah sini tinggi, sebab yang sebelah sana dia punya tunas dia mungkin dah kena potong kan. Dah kena potong. Lepas tu jadi mungkin sebab ulat pengorek buah dulu hari tu, jadi ni banyak kena potong lah. Jadi buah ni pun lebih kurang dekat lebih kurang dalam 4 inci sekarang ni saiz dia kan. Jadi kalau kita tengok pokok yang sebelah, tinggi dia pun lebih kurang dekat 2 jengkal saya lah, 2 jengkal setengah macam tu lah. 18 inci, tak sampai 2 kaki lagi. Tapi kita buat pucuk dengan bunga dia dengan sangat banyak lah. Kita nampak kan, pucuk apa semua, tunas, lepas tu bunga apa semua memang dia keluar sekali. Jadi dari segi penghasilan buah, okey lah. Okey, buah ni pun nampak cantik lah.
Nampak cantik. Jadi insyaAllah untuk penghasilan ni kita doa sama-sama lah, minta Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi hasil untuk kali ni 20 tan lah. Jadi saya bawa korang jalan-jalan. Jadi saya bawa korang jalan-jalan, tengoklah keadaan pokok dan kita carilah kalau ada masalah serangga ke apa ke, nanti kalau jumpa saya akan cerita, share dengan korang lah. Okey, kalau kita tengok buah ini pun dah sedia untuk dituai lah. Dah orang kata memang cantik, berkilat, tak ada nampak serangan-serangan serangga perosak apa semualah. Okey, dari segi yang saya lalu tadi apa semua ni, tak nampak lah dia punya serangan ulat batang kan. Ulat batang tak nampak. Ni ada. Okey, ni saya ada jumpa satu ulat pengorek. Saya ada jumpa satu. Okey, dah jalan-jalan kita ada jumpa satu ulat pengorek buah. Nampak berlubang ni. Jadi kita ambil lah. Kita ambil. Okey, kalau kita tengok ini saya tunjuk untuk korang lah. Jadi kita bila kita tekan ni, nampak dia keluar air-air tu kan. Nampak kalau kita ni, nampak ulat dia. Jadi itulah, kita temi je lah kalau dah jumpa ni. Jadi tu adalah juga ulat pengorek buah semua tu. Tapi dari segi keseluruhan, bagi saya berpuas hati lah. Jadi kalau tengok pokok nampak okey lah. Jadi kalau korang mungkin ada masalah apa semua tu, boleh tanyalah dekat bahagian ruang komen ke apa ke. InsyaAllah saya cuba jawab lah, mengikut kelapangan saya. Okey, kita tengok untuk pembacaan untuk daripada hari yang ke-40 kan, hari 40 hingga hari ke-56 lah. Kita tengok apa yang diberi. Okey, untuk hari yang ke-40, kalau kita tengok Abang Hussein dia bagi baja AB buah lah. AB buah terung dengan kepekatan 1.0 lah. 1.0. Hari ke-41 pun sama 1.0. Hari yang ke-42 1.0, dan sampai hari yang ke-45 ni kan, hari ke-45 dia bagi 1.0. Jadi hari ke-46 ni dia bagi isi 1.4 isi lah. Sebab kebiasaannya 2 hari sebelum nak tukar ke baja tunas balik ni, Abang Hussein biasanya dia akan bagi sikit lah tinggi. Hari ke-46 ni isi 1.4. Lepas tu hari ke-47 masih ada balance lagi separuh dalam tangki tu kan, dia masih bagi 1.4 lah. Jadi hari ke-48 ni, kalau korang tengok ke-48 dia bagi baja AB tunas 1.0 isi. 1.0 isi sehingga hari ke-50.
hari ke-50 1.0 isi lah. Jadi korang boleh tengok lah, ni set dia. Warna hijau, warna merah ni adalah set buah, warna hijau ni adalah set tunas terung. Jadi hari yang ke-51 Abang Hussein tukar pada AB bunga dengan kepekatan 1.0 isi. Sampailah dia bagi hari ke-53 masih isi 1.0. Jadi hari ke-54 ni pula dia tukar pula balik AB buah terung ni 1.0. Jadi kalau korang tengok balik, dia kembali kepada isi 1.0 lah. Jadi dia bagi hari ke-55 ni isi 1.0 dan 56 ni sama juga 1.0 juga. Jadi itulah update untuk siri pembajaan daripada hari ke-40 hingga 56. Jadi kalau korang tengok dekat jadual bahagian cuaca ni pula, dia ada mendung, tak hujan lah. Lepas tu petang dia panas hari-hari seterusnya. Lepas tu cuaca di belah petangnya mendung. Kebanyakannya pada minggu ni dia sehingga ni dia banyak, kira nak katakan ni memang musim hujan lah. Sampai hari ke-56 ni banyak mendung dan hujan. Jadi kalau korang tengok warna hitam ni memang hujan lebat lah. Memang daripada pagi sampai ke petang tu hujan je. Jadi itulah sepintas lalu dia punya pembajaan untuk hari ke-40 hingga ke-56. Okey, jadi kita tengok pula dari segi racun dia. Dari segi meracun, apa yang Abang Hussein buat pada hari ke-40 hingga hari ke-56. Hari ke-40 hingga hari ke-42 kalau kita tengok tak ada apa-apa yang diberi. Memang tak ada kerja-kerja meracun lah. Jadi hari ke-43 ni dia pakai dimethiot pada belah pagi belah pagi dimethiot dengan bawang putih dan dicampur sekali dengan cypermethrin lah. Cypermethrin. Lepas tu esoknya pula kan, hari ke-44 ni dia bagi cypermethrin dan chlorpyrifos lah. Chlorpyrifos kalau ikutkan dari segi racun, chlorpyrifos cypermethrin ni dah cukup. Tapi saya tak pasti kenapa Abang Hussein dia campur cypermethrin. Mungkin dia nak menguatkan AI cypermethrin ni dalam dengan chlorpyrifos ni. Jadi sebelah petang ataupun sebelah malam dia pakai Profenifos lah. Profenifos daripada brand daripada Thailand ni. Ada lagi racun ni. Jadi hari ke-45 ni produk Bioness, Prosoft dan Amazing Sucron sebelah pagi. Jadi sebelah petangnya pula dia bagi lagi cypermethrin. Hari ke-46 kalau kita tengok belah pagi Profenifos ni lagi. Lepas tu ni pagi dan petang ni dia bagi dimethiot dengan bawang putih lah. Ni hampir hari-hari juga ni yang dia buat meracun ni. Jadi kalau kita tengok hari ke-47 cypermethrin dengan spinosad lah. Spinosad. Lepas tu spinosad ni dicampur dengan Amazing. Amazing ni Bioness ni dia punya pelekat dia. Kalau pelekat biasa tu, kalau kita tengok yang ada produk lain tu silicon surfactant tak silap saya. Tapi Amazing ni dia ada bahan-bahan tertentu yang dia bertindak dengan lebih baik lah. Jadi hari yang ke-48 ni dia pakai Amazing sebagai pelekat. Lepas tu dimethiot dan dia campur bawang putih dan semambu lah pada sebelah pagi ni. Ni saya punya produk lah. Jadi kita tengok dia punya sambungan dia pula. Hari ke-48 tu dia bagi bawang putih dan semambu dicampur sekali dengan
cuka kayu. Hari ke-49 ni Boyonus juga belah pagi, kan, dicampur dengan imidacloprid lah. Bonak ni saya tak pasti dia punya tu apa benda kan. Function dia saya tak pasti sangat. Korang boleh tengok lah dekat Google bonak ni apa kan, ataupun korang boleh contact dia punya ejen Bioness ni. Lepas tu pada belah petang dia bagi Cypermethrin. Cypermethrin. Lepas tu waktu malam dia ada meracun Stearac lah. Stearac nama dia pada belah malam lah. Lepas tu hari yang ke-50 Cypermethrin, Prosoft, Amazing. Pada hari ke-50 Cypermethrin pada sebelah pagi lah. Pagi dan malam ni. Mana kalau biasa ni PM ni saya rasa dia ada buat petang ni lah. Lepas tu dia ada campur Bioness sekali, Prosoft dan Amazing. Hari ke-51 bawang putih dan amino acid lah. Amino acid ni dia drip lah, lepas tu bawang putih dia jadikan sebagai semburan foliar lah. Lepas tu hari yang ke-52 Profenofos dengan Amazing, Profenofos dengan imidacloprid. Lepas tu pada hari 52 Bioness pada waktu petang ni lah. 53 Cleforifos pada belah paginya. Saya rasa ni dia ada buat spray guna apa orang panggil kabus ni. Sebab tu kita tengok macam ada dua jadual pada hari yang sama. Ni mungkin dia buat orang panggil apa, sprinkler punya meracun lah. Lepas tu dia ada bagi Malathion dengan Demethiok lah, dicampur sekali untuk dibuat spray. Jadi hari ke-54 dan 55 ni betul-betul dia bagi Malathion saja. Dan hari yang ke-56 tak ada apa-apa. Mana dia dah start cuti untuk meracun je lah. Okey, jadi ini untuk mungkin okey, jadi ni rasanya kali pertama untuk video ni saya tunjuk dari segi penghasilan buah lah. Jadi kalau korang tengok pada kutik yang pertama tu dia dapat 10 kilo, kutik kedua 19, kutik ketiga 30, kutik keempat 40, kutik kelima 50, kutik keenam 33, kutik tujuh 65 dan kali yang ke-8 dia kutik dapat 42. Kalau tak silap saya, kalau total semua ni lebih kurang dalam 320 kilo lah. Nanti korang boleh check lah, korang beli dia punya berapa kilo kan. Jadi kalau kita tengok untuk grade buah B pula macam ni lah. Kebanyakannya kita dapat buah A. Buah B dia tak banyak lah, 2 kilo, 6 kilo. Lepas tu 6.5, 6 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Tak banyak. Buah C pun cuma kali yang pertama je kutik dapat. Jadi yang ni rosak bahagian rosak ni tak banyak lah, 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, 1 kilo. Jadi tak banyak buah yang rosak lah. Biasa rosak ni kena ulat pengorek buah lah, ulat pengorek buah. Lepas tu kalau nak kata dari segi terik, macam korang tengok video tadi, terik tak banyak lah. Jadi dari segi ni buahnya terpelihara lah. Jadi itu sajalah update saya tentang jadual meracun. Lepas tu bagi foliar dan apa bajet AB lah, serta selingan untuk berapa jumlah hasil yang dah kita dapat tuai pada sehingga hari yang ke-56 ni. Jadi inilah saya bawa sepetas lalu keadaan pokok terung gantung ni, fertigasi gantung untuk hari yang ke-56 lah. Jadi update saya nanti saya akan menjurus pada penjagaan hari yang ke-56. Jadi saya
tak dapat nak buat video yang agak panjang sikit untuk video yang hari ke-56 ni. Sebab saya tengah bekerja-kerja nak ada buat kerja lain pula. Jadi itu sajalah update untuk kali ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan ada sebarang pandangan, boleh korang lontarkan di bahagian ruang komen lah. InsyaAllah saya akan respon semuanya tu. Dan jangan lupa follow saya punya Facebook, Nok Amirul Nazmi, dan subscribe saya punya YouTube, Nok Amirul Nazmi juga. InsyaAllah kita berkongsi ilmu. Kalau ada apa-apa dan salah dan silap saya minta maaf lah. Jadi itu sajalah. Saya Nok Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.